Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran bersama Sazalinda. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Dua Hari Raya yang Mulia. Dua Hari Raya yang Mulia iaitu Aidilfitri dan Aidiladha. Apakah dia yang dinamakan dengan solat Aidilfitri dan solat Aidiladha? Solat Aidilfitri ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal selepas terbit matahari sehingga gelincir matahari. Solat Aidiladha pula solat sunat 2 rakaat juga yang dilakukan pada 10 Zulhijjah selepas terbit matahari sehingga gelincir matahari. Kedua-duanya sama, yang membezakan cuma Aidilfitri pada 1 Syawal dan Aidiladha pada 10 Zulhijjah. Apakah bukti atau dalil berkaitan dengan solat sunat hari raya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat solat pada hari Aidilfitri dan Aidiladha. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Perkara yang pertama yang baginda lakukan ialah solat. Apakah hukum solat hari raya? Solat hari raya hukumnya sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut untuk orang Islam melaksanakannya. Bagaimana kaifiat mengerjakan solat hari raya? Ingat, solat hari raya 2 rakaat. Kita lihat rakaat yang pertama. Dimulakan dengan takbiratul ihram dan niat. Niat untuk solat Aidilfitri, usalli sunnata Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Solat sunat Aidiladha pula, usalli sunnata Aidiladha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidiladha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Niatnya sama, yang berbeza cuma Aidilfitri dengan Aidiladha sahaja. Kemudian, yang kedua, membaca doa iftitah. Seterusnya, melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Bagaimana bacaan tasbih tu? Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca berselang-seli dengan takbir. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca apa-apa sahaja surah. Dan yang keenam, menyempurnakan rakaat yang pertama sehingga selesai. Cuba lihat, ada warna merah dan warna kuning. Okey, warna merah adalah perkara-perkara yang terkandung dalam rukun solat. Manakala warna kuning adalah perkara-perkara sunat. Sekiranya kita tidak dapat menjalankan yang sunat, maka tidak mengapa. Kita lihat pula rakaat yang kedua. Seperti biasa, mulakan dengan takbir intiqalat, Allahu Akbar seperti biasa. Kemudian, melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih yang sama. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, membaca mana-mana surah. Dan yang kelima, menyempurnakan rakaat yang kedua sehingga selesai solat. Ingat sekali lagi, warna merah untuk rukun solat dan warna kuning untuk perkara-perkara sunat. Apakah amalan-amalan sunat yang kita boleh lakukan sebelum solat hari raya? Antaranya, kita mandi sunat hari raya dahulu, kemudian berpakaian baru dan berwangi-wangian. Setelah itu,
kita makan sedikit sebelum solat. Kemudian segera ke tempat solat. Kalau ke masjid, cepat-cepat pergi masjid. Yang kelima, pergi dan balik menggunakan jalan yang berbeza. Yang keenam, banyakkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang ketujuh, banyakkan bertakbir sepanjang perjalanan pergi dan balik. Yang kelapan, berwajah ceria dan sentiasa tersenyum ketika menemui sesiapa sahaja. Yang kesembilan, saling mendoakan dan bermaafan antara satu sama lain. Dan yang kesepuluh, banyakkan bersedekah. Apa pula amalan yang kita boleh lakukan selepas solat hari raya? Antaranya, bertakbir selama 3 hari tasyrik semasa Aidil Adha. Apa arti hari tasyrik tu? Hari tasyrik ialah hari raya bagi jemaah haji yang telah selesai rukun-rukun haji. Iaitu pada hari ke-11, hari ke-12 dan hari ke-13 dalam bulan Zulhijjah. Kita juga sunat makan selepas solat Aidil Adha. Kita juga disunatkan untuk ziarah menziarahi antara satu sama lain, berpuasa 6 pada bulan Syawal dan beribadah kurban sekiranya mampu. Kalau kita mampu, boleh buat seekor lembu atau seekor kambing. Kalau tak mampu, kita boleh buat separuh atau sebahagian sahaja. Cuba kita lihat apakah kepentingan dan hikmah yang kita perolehi daripada solat sunat hari raya. Kepentingan adalah perkara-perkara baik atau faedah yang kita boleh dapat daripada solat hari raya. Manakala hikmah adalah perkara-perkara tersembunyi yang kita tak sedar yang kita boleh dapat daripada apa yang kita buat. Mari kita lihat kepentingannya dahulu. Antaranya, mengingatkan kebesaran Allah. Sewaktu kita bertakbir, kita akan sentiasa mengingati bahawa hanya Allah sahaja yang maha besar. Tiada makhluk lain dalam dunia ni yang lebih besar daripada Allah. Ia juga meningkatkan syiar Islam. Seterusnya, memantapkan semangat perjuangan di kalangan orang-orang Islam dan akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Hikmahnya pula, ia dapat menzahirkan kesyukuran terhadap Allah atas segala nikmat yang Dia telah kurniakan kepada kita. Mengukuhkan kasih sayang antara sesama manusia, mengeratkan tali silaturahim antara satu sama lain dan mampu meneladani kisah-kisah daripada kaum-kaum dan para nabi yang terdahulu. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah bertemu lagi dalam siri pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.